Kerajaan mendengar, mengkaji dan meneliti permintaan daripada semua pihak untuk pengeluaran caruman KWSP. Justru pada hari ini, kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Ini merupakan keputusan yang sukar kerana ia melibatkan simpanan hari tua rakyat dan pengeluaran khas ini adalah jalan tengah dalam mengimbangi antara keperluan mendesak hari ini dan simpanan masa hadapan. Walaupun kerajaan memberikan kebenaran untuk pengeluaran khas KWSP ini, namun saya merayu kepada para pencarum supaya mengekalkan simpanan mereka kecuali keadaan benar-benar mendesak. Pendidikan keuangan, literasi dan kesejahteraan keuangan merupakan antara langkah penting bagi mencapai kebebasan keuangan yang menjadi impian setiap individu dalam kalangan keluarga Malaysia. Cakna kewangan anda. Topik ini kami angkat dalam Ringgit Biz hari ini untuk membincangkan kepentingan pendidikan kewangan terutama dalam membuat keputusan kewangan yang bijak bagi menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia. Saya Izzamin Nasir akan bersama anda untuk setengah jam berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Biz Malaysia edisi Rabu 23 Mac 2022. Ketika ini bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube Biz Malaysia. Sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan saham yang disediakan PNB Investment. Setiap Rabu kami bawakan Ringgit Biz untuk mengupas topik berkaitan pengurusan kewangan peribadi dan nilai ringgit anda. Hari ini kami mengangkat topik cakna kewangan anda sempena Minggu Kewangan Global 2022 sepanjang minggu ini. Sejauh mana tahap kesedaran dan pemahaman rakyat mengenai pendidikan keuangan? Persoalan ini akan saya ajukan kepada panel undangan di studio selepas ini. Tapi sebelum itu kita ikuti dahulu respons mengenai perbincangan hari ini. Sesuatu yang membimbangkan kerana menunjukkan kita tak mempunyai pelan perlindungan. Pandemik COVID-19 sepatutnya dijadikan suatu peringatan untuk memastikan kita sentiasa mempunyai simpanan untuk kecemasan sekurang-kurangnya untuk 6 bulan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi untuk kita hilang pendapatan atau peristiwa yang tak diingini terjadi. Tetapi dengan pengurusan kewangan yang baik, kita boleh bersedia untuk peristiwa-peristiwa mengejut. Kadang-kadang kita ingat kemahiran kewangan adalah kemahiran matematik atau kemahiran mengira. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Pendidikan kewangan adalah pendedahan kepada psikologi manusia apabila berdepan dengan wang, apabila berdepan dengan sale atau jualan murah.
manusia suka tawaran seperti ini sebab ia membuatkan kita rasa kita yang mendapat keuntungan. Tapi jika kita memahami psikologi duit, kita tak akan mudah terpedaya dan tahu taktik-taktik penjual untuk membuatkan kita berbelanja. Sama juga dengan skim cepat kaya atau guru-guru kewangan di luar sana yang suka menunjukkan kemewahan mereka hasil daripada skim-skim ini. Sebagai seorang yang celik wang, kita akan tahu yang jika pulangan yang dijanjikan suatu pelaburan itu terlalu baik, maknanya pelaburan tersebut tak wujud ataupun mempunyai risiko yang sangat tinggi. Seorang yang celik wang tahu yang duit itu mesti daripada usaha, tak akan jatuh dari langit. Langkah pertama bagi mencapai kebebasan keuangan adalah dengan meningkatkan tahap kesedaran dan kemahiran yang bersesuaian untuk membuat keputusan keuangan yang terbaik. Namun, adakah kita sebagai keluarga Malaysia cakna tentang pentingnya pendidikan keuangan? Bagi membincangkan perkara ini, Ranggit Biz petang ini membawakan panel undangan di studio iaitu Ketua Pegawai Strategi dan Saluran Digital FWD Takaful, Encik Wan Ahmad Najib Wan Ahmad Lutfi. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami di Biz Malaysia. Baik Tuan, ramai yang mungkin masih belum cakna tentang istilah pendidikan keuangan. Untuk kita memberi pemahaman yang tepat kepada orang ramai, apa sebenarnya konsep pendidikan keuangan? Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera Zamil. So konsep pendidikan ni dia kita boleh ringkaskan dalam 3 elemen utama. Kalau ringkaskan lagi, saya sebut dia sebagai ABC pendidikan keuangan. Di mana A awareness, behavior dan confidence. Awareness ni kita merujuk pada kesedaran. Kesedaran untuk kita ingin tahu mengenai pengetahuan kewangan, kemahiran-kemahiran yang perlu untuk kita membina keputusan kewangan yang bijak. Ya. Dan B pula behavior, itu tabiat. Kita selepas kita dah belajar ilmu pengetahuan kewangan ni, kita kena ambil tindakan supaya kita bina tabiat yang betul untuk membina tabiat kewangan yang sihat. Dan C, bila kita dah belajar, kita dah buat tabiat tu, kita akan mempunyai keyakinan untuk membuat pilihan yang bijak dalam kehidupan seharian kita. Itu dalam secara ringkas dan bahasa mudahnya, bila kita bincang pasal pendidikan kewangan ni, dia tertumpu untuk memperkasakan orang ramai untuk lebih pandai menguruskan wang. Baik, itu sedikit sebanyak tentang apa itu pendidikan keuangan. Ya. Pada masa kini, apa antara isu yang sering dikaitkan bila kita sebut tentang pendidikan keuangan? Kalau kita lihat pendidikan kewangan ni, dia memang lama dah kan kita bincang. Tapi kalau kita rumuskan, terdapat 4 isu utama yang sering membimbangkan rakyat Malaysia. Dan 4 isu ni kita disokong oleh satu kajian selidik yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia pada 2018. Walaupun 4 tahun lepas, masih relevan. Yang pertama sekali ialah tahap pengetahuan kewangan. Itu nombor 1. Nombor 2, simpanan dan belanjawan. Ketiga, kesediaan untuk menghadapi peristiwa yang tak dijangkakan. Itu. Dan yang keempat sekali, dia dipanggil perancangan untuk persaraan. Ini ada dalam kajian selidik yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia. Kalau kita bercakap mengenai simpanan, bercakap pertama tu, ilmu pengetahuan. Ramai kat luar tu dia tak cakna lagi pasal kewangan ni. Kalau kita bincang pasal instrumen-instrumen atau produk-produk kewangan di luar sana, ramai yang tak tahu. Kalau kita tanya orang ramai, terutama anak muda, mungkin dia tak tahu. Kalau ambil pinjaman, kalau nak beli kereta, rumah atau motor, mungkin dia tak tahu apa pinjaman yang perlu ambil. Kalau bisnes pun mungkin mereka ambil pinjaman dan tak tahu apa yang komitmen yang mereka ambil tu. Terdapat lagi banyak lagi produk-produk kewangan di luar sana, pelaburan dan takaful. Ini pertama sekali, ilmu pengetahuan tu yang menjadi salah satu isu. Kemudian kita bincang simpanan belanjawan. Semua orang tahu yang kita perlu simpan. Saya pun nak simpan duit, kan? Tapi ramai yang tak berjaya. Kerana ramai walaupun ada niat untuk menyimpan tu, tapi dia tak pandai nak buat belanjawan. Mereka faham duit, konsep belanjawan, tapi bila kita praktikkan tu, dia tak tahu nak masuk duit masuk keluar. Dan nak capai goal kewangan tu, ramai yang menghadapi kesukaran. 76% rakyat Malaysia dia tahu ada bajet. Dia tahu menggunakan konsep bajet, tapi 2 daripada 5 menghadapi sukar untuk mengikutinya. Yang ketiga tadi kita bincang apa tadi?
kesediaan menghadapi peristiwa yang tidak dijangka dalam kehidupan. Ini saya punya favourite. Pasal saya ni orang takaful. Ramai kat luar sana rakyat Malaysia yang tak ada financial safety net. Dana kecemasan ni. 52% rakyat Malaysia menghadapi kesukaran untuk menyediakan RM1,000 kalau apa-apa terjadi. Ya. Itu fakta. Ya, melalui survey yang dilakukan. Kita nak bincang pasal benda-benda buruk ni kita memang tak suka. Katakan risiko kemalangan, sakit, kematian, terutamanya orang ketua keluarga. Tapi perkara ini berlaku. Pandemik COVID-19 ni salah satu contoh terbaik. Ya. Ramai di luar sana yang tiba-tiba terkesan, yang sakit, yang ada yang meninggal, kan, tak bersedia untuk menghadapi kewangan ni, risiko kewangan ni. So ini adalah satu daripada isu yang ada. Kita lihat pun kadar penebusan takaful insurans di Malaysia juga masih rendah. Ramai rakyat Malaysia yang dia guna konsep tawakal. Dia tak sediakan tak sediakan payung sebelum hujan. Dan yang terakhir sekali, kita bincangkan isu perancangan tumpah ini penting, lebih-lebih lagi pasca pandemik COVID-19 ni. Berdasarkan laporan terkini, hampir separuh ahli KWSP mempunyai simpanan persaraan kurang dari 10,000. Ini jauh daripada target minimum simpanan KWSP 240,000. Kalau 240,000 ni, kalau ikut data yang ada, hanya 3% ahli KWSP yang sampai tahap 240,000 ni. So kita nak, kalau ikut katakan kita balik kepada target ni, ramai di luar sana yang tak bersedia untuk menghadapi pasaran. Ini adalah kalau saya boleh rumuskan 4 isu yang selalu berkait dengan pendidikan kewangan. Ya, bercakap mengenai keputusan kerajaan membenarkan pengeluaran khas KWSP, apa antara pertimbangan dan keutamaan yang perlu diambil kira sebelum mereka buat keputusan sama ada untuk keluarkan ataupun kekal membuat simpanan, dan bagaimana keluarga Malaysia boleh merancang kewangan mereka sebaik mungkin? Kalau dalam ni tindakan kerajaan untuk membenarkan pengeluaran ni, kita berbalik sebenarnya kepada asas pengurusan kewangan. Kita nak tengok kehendak atau keperluan. Kalau ada keperluan tu tak apa, tapi kalau penting kita nak lihat dan nilai kenapa kita nak keluarkan pada waktu ini, kerana perancangan persaraan tu penting kan, kita tak boleh nak nafikan. Kalau kita nak keluarkan 10,000 tu nak beli iPhone terkini, baik simpan saja dalam KWSP tu. Pasal KWSP ni antara instrumen yang terbaik untuk merancang persaraan. Dividen yang diberi juga agak tinggi, 6.1% untuk yang konvensional, 5.65% untuk syariah, simpanan syariah pada tahun ini untuk umat Islam. So objektif untuk mencapai persaraan tu penting, tapi kita pun tahu pasca pandemik ni, pandemik COVID-19, ramai yang masih memerlukan masa untuk mengukuhkan keadaan kewangan mereka. So, maka kalau memang perlu keluarkan duit itu untuk kehidupan seharian, untuk membayarkan hutang-hutang yang tertunggak, mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih kalau tak diuruskan, maka gunakanlah kemudahan yang diberikan ni sebaik mungkin. Tapi kena ingat, yang ada kesedaran yang wang yang dikeluarkan itu kita kena tampung balik untuk persaraan di masa hadapan. Baik, Encik. Berbalik kepada kesedaran masyarakat, sejauh mana tahap kesedaran dan kefahaman keluarga Malaysia, khususnya dalam kalangan generasi anak muda ini, tentang pentingnya pendidikan keuangan pada masa kini? Okey. Berdasarkan fakta yang ada ternyata dalam strategi literasi kewangan kebangsaan Malaysia 2019 ke 2023, ada dalam tu dikatakan rakyat Malaysia memang ramai yang tak tahu mengenai ataupun tak kuat dalam pengetahuan kewangan. Lebih kurang 1 daripada 3 rakyat Malaysia merasakan mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang rendah. Dan ini lebih ketara bagi golongan berpendapatan rendah. Kalau Cik Najib, kita mungkin terus sambungkan apa lagi yang penambahan untuk dibuat mengenai kesedaran tadi. Dia kalau kita tadi soalan tu ada anak-anak muda kan. Kalau kita lihat pada anak-anak muda ni, kita tengok tabiat mereka pun menunjukkan
masih lagi banyak lagi yang boleh kita lakukan mengenai kesedaran. Anak-anak muda mengikut satu survey yang dilakukan oleh Ringgit Plus bersama kerjasama dengan Jaringan Keselamatan Malaysia atau Financial Education Network FAN, lebih kurang 45% anak muda berumur 3-55 tahun ke bawah berbelanja semua gaji mereka yang mereka dapat atau lebih. Kita nak katakan ini belanja lebih daripada hutang mereka. Mereka berbelanja secara berhutang. Ini penting untuk kita uruskan, kita address pada waktu ini kerana banyak lagi risiko yang mereka mungkin akan lihat kalau mereka tak diberikan kesedaran mengenai pengetahuan kewangan. Baik, Encik Najib. Bila pula waktu yang sesuai untuk kita latih ataupun kita pupuk generasi muda ini supaya mereka cakna dalam membuat keputusan keuangan yang terbaik? Bila ini soalan yang mudah untuk saya. Bila tu seawal yang boleh. Semuda yang boleh. Kalau boleh di bangku sekolah lagi kita perkenalkan konsep pendidikan kewangan ni supaya mereka dapat membina tabiat yang betul dan tabiat yang baik dalam menguruskan kewangan mereka di masa hadapan. Ya, dan seterusnya pula Encik Najib, bagaimana tahap kesedaran atau literasi keuangan ini yang tinggi dapat dicapai dalam kalangan keluarga Malaysia, khususnya anak-anak muda? Anak-anak muda bagaimana boleh dicapai? Pertama sekali kita memerlukan kerjasama dari semua pihak. Pihak awam, pihak swasta, di mana di sini kita ada, kalau yang ada di luar sana mengetahui mengenai Jaringan Keselamatan Pendidikan atau Financial Education Network yang dipengerusikan bersama Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security bersama ahli-ahli, ada Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan, AKPK, KWSP, PIDM, PMB. Mereka memberikan peranan penting. Mereka bekerjasama dengan institusi kewangan swasta di luar sana, termasuk kami di FDD Takaful yang memberikan pendidikan kewangan secara 100% kepada rakyat Malaysia. Ini penting supaya ada coordinated effort, diselaraskan usaha untuk meningkatkan pendidikan kewangan untuk anak-anak muda ni. Kedua, kita kena ada pendekatan yang menyampaikan pendidikan kewangan ni secara rasmi dan tak rasmi. Kalau rasmi itu kita tahu baru-baru ni Kementerian Pendidikan ada memperkenalkan pendidikan kewangan dalam silibus sekolah. Itu satu tindakan yang baik. Cuma kita perlu tengok bagaimana kita melaksanakan dengan lebih baik. Dan kemudian yang tak rasmi ni. Ini lagi penting kerana ini memerlukan ramai lagi, kerana banyak kategori-kategori orang atau golongan masyarakat keluarga Malaysia yang perlu diberikan pendidikan kewangan. Itu antara benda yang kami lakukan di Fund for Life, untuk memberikan bersama rakan sedia kami untuk memberikan pendidikan kewangan kepada orang ramai. Anak-anak muda, pelajar-pelajar, tak kira di BPR, alam maya, itu antara pendekatan yang perlu dibuat. Nombor 3, program kesedaran dan mesej kepentingan pendidikan kewangan harus dilakukan secara konsisten. Dan dibina khusus untuk golongan yang kita sasarkan. Dia kena menggunakan bahasa orang yang kita nak cuba sampaikan, bahasa mudah. Bahasa mudah. Bahasa ringkas dan mudah. Dia tak boleh nak pergi cakap semua pasal terma-terma kewangan yang terlalu kompleks. Lepas tu dia kena konsisten. Dia tak boleh macam iklan, kejap ada, lepas tu kejap tak ada. Dia kena diteruskan. Sebenarnya dasar literasi semua ni dah tercapai, dah terhuraikan di dalam strategi literasi kebangsaan Malaysia tu 2019-23. Kini kita nak tengok macam mana pelaksanaan strategi ini boleh dilakukan secara lebih efektif dan inklusif supaya lebih ramai rakyat Malaysia, keluarga Malaysia mendapat akses kepada pendidikan kewangan. Baik, itu antara usaha-usaha yang dijalankan untuk meningkatkan pendidikan kewangan dalam kalangan keluarga Malaysia. Kita rehat sebentar Encik Najib. Kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. Malaysia berada di kedudukan ke-13 dari 122 buah negara dalam indeks pemilihan COVID-19 Nikkei Asia. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah berjaya mencapai liputan vaksinasi lengkap sehingga 98% populasi dewasa. Bagi memastikan imuniti kekal pada tahap optimum dan sebagai benteng dalam menghadapi varian baru, Beta menyeru agar rakyat Beta untuk mendapatkan dos penggalak menerusi program yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan.
Secara keseluruhan, kerajaan menyediakan lebih 31 bilion ringgit khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif bagi bajet 2022. Peruntukan ini adalah untuk meminimum kesan peningkatan kos sara hidup rakyat melibatkan kawalan harga barang dan perkhidmatan. Bagi memastikan kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak mendapat barangan keperluan asas seperti LPG dan petrol pada harga yang berpatutan, kerajaan memperuntukkan 200 juta ringgit untuk membiayai kos pengangkutan dan pengedaran barangan asas ke kawasan luar bandar. Kembali ke BIS Malaysia dalam segmen Ringgit BIS yang mana kita angkat topik mengenai cakna keuangan anda bersama dengan Encik Wan Ahmad Najib, Wan Ahmad Lutfi, Ketua Program Strategi dan Saluran Digital FWD Takaful. Baik, kita teruskan dengan soalan. Apakah kaedah yang sesuai untuk kita pastikan generasi muda cakna tentang keperluan pendidikan keuangan? Okey. Baiklah, Zamir. Kalau berdasarkan pengalaman kami di FWD Takaful bersama rakan strategi kami haruskan mengadakan Fund for Life ni, sejak daripada 2019 dari Perlis ke Alamaya untuk anak muda sedawal 7 tahun hingga ke belia di universiti, kita juga bekerjasama dengan ibu bapa dan guru. So daripada semua ni kita dapati ada 2-3 kaedah yang berkesan. Yang paling penting sekali, yang pertama sekali adalah untuk memastikan pendidikan kewangan yang kita nak sampaikan ni relevan. Ya. Orang ramai anak muda terutamanya kena tahu kenapa mereka belajar pendidikan kewangan ni, supaya mereka dapat tengok impak positif kepada diri mereka. Kalau dia tak personal, tak peribadi, dia tak lekat, orang kata. Nombor 2, dia kena tengok manfaat yang terbukti. Yeah. Dia kena nampak manfaat terbukti itu, kerana dalam cara-cara yang kaedah yang kami lakukan banyak menggunakan simulasi untuk memberikan mereka pengalaman bagaimana mereka membuat keputusan-keputusan kewangan itu, ataupun bila kita buat program-program macam Minggu Kewangan Global 2022 ni, kita banyak membuat pertandingan, kita bagi ganjaran dalam bentuk wang. Yeah. Kalau dia menang dapat wang. Itu nombor 3. Nombor 2, minta maaf. Nombor 3, dia kena menarik dan menyeronokkan. Yeah. Anak muda ni dia dan orang ramai suka benda yang mereka boleh berasa seronok. Kalau tak berbincang pasal topik yang berat, kewangan ni kadang membuatkan mereka jauh kan. So dalam ni kita banyak menggunakan konsep video supaya mengajar cara-cara pengurusan kewangan. Dalam FWD Takaful pun kita ada game application komuniti kita, bila anak-anak muda boleh belajar secara direct mengenai game tu, mobile app game tu, mengenai kewangan, mengenai pendidikan kewangan. Dan kita letakkan semua ni di portal supaya orang ramai, terutama anak muda yang lebih mempunyai kesedaran digital ni, boleh pergi ke portal seperti kami di www.fund4.life. Ini antara kaedah-kaedah yang saya rasa boleh membantu meningkatkan pendidikan kewangan di kita, terutamanya untuk generasi yang akan datang. Baik, Encik Najib, berkenaan pengumuman kenaikan gaji minimum sebanyak RM1,500 mulai 1 Mei depan, bagaimana keluarga Malaysia boleh menguruskan keuangan dengan berkesan, terutama dalam mengimbangi kenaikan kos sara hidup? Saya rasa pengumuman itu adalah salah satu yang terbaik. Orang ramai lama tunggu kan, terutama untuk anak muda yang masuk ke dalam alam pekerjaan. Tapi kita tengok ni bukan saja jumlah gaji kita yang penting. Itu penting, tapi itu bukan yang paling penting. Yang penting sekali adalah untuk berbelanja dan menguruskan wang dalam memastikan kita dalam keadaan kewangan yang lebih baik. Di sinilah kita katakan pendidikan kewangan itu penting. Saya nak berkongsi, kalau yang dekat dengan diri saya ni, kita gunakan piramid perancangan kewangan. Kalau masuk internet, tengok tu banyak maklumat mengenai piramid perancangan kewangan ni dan infografik mengenai ini. Di mana bawah sekali kita ada perlindungan, di mana kita tengok perlindungan kewangan tu berapa banyak yang kita perlu bina dana kecemasan kita, kemudian simpanan, dan akhir sekali di atas tu pelaburan. Yang bawah tu besar, tengah simpanan, pelaburan. Ini menunjukkan prioriti atau apa yang lebih penting untuk kita letakkan duit selepas kita gunakan untuk belanjaan seharian. So kalau kita boleh rancang semua ni secara baik, kita boleh memastikan yang kita bina satu tabiat yang baik dan asas yang baik dalam membina untuk masa depan tu. Supaya kita dah tahu allocate siap-siap
Berapa banyak untuk ambil perlindungan takaful, berapa banyak yang kita patut simpan. Kalau ada lebih, barulah melabur. Dan kita make sure dalam belanjawan kita hari-hari, tengok macam mana kita uruskan wang keluar masuk. InsyaAllah kalau kita amalkan tabiat-tabiat itu, mereka akan rakyat keluarga Malaysia lebih dapat menguruskan wang dengan baik dan sentiasa berhati-hati bila kos sara hidup naik nanti. Baik, Encik Najib, selaras dengan matlamat pembangunan lestari SDG, bagaimana pendidikan keuangan ini boleh menyumbang kepada kejayaan SDG itu sendiri? Okey, kejayaan SDG ini satu perkara yang saya suka bercakap pasal pendidikan kewangan ni. Dalam SDG itu ada banyak, antaranya untuk membasmi kemiskinan. Betul. Dan untuk saya, salah satu bila kita cakap kemiskinan ni semua pasal wang. Lebih banyak kita memperkasakan orang ramai mengenai pendidikan wang. Memperkasakan, memberikan mereka kuasa dan pengetahuan untuk menguruskan wang, lebih tinggi potensi mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Itulah antara saya rasa yang paling penting pendidikan wang, pendidikan kewangan ini untuk mencapai matlamat SDG. Ya. Dan mungkin yang terakhir sekali, nasihat Encik Najib kepada generasi muda khususnya untuk lebih cakna tentang pendidikan keuangan. Nasihat saya rasa yang paling penting kita kena bina tadi, kembali kepada ABC pendidikan kewangan tadi, awareness, kita kena ada kesedaran. Bila dah ada kesedaran tu, keluar cari ilmu pengetahuan mengenai pendidikan kewangan ni banyak di luar sana, kerana banyak perkhidmatan kewangan, produk-produk kewangan yang penting bagi setiap aspek hidup kita. Itu pertama. Kemudian bila kita belajar, kita ambil tindakan, jadikan tabiat. Jadi B itu, behavior. Kerana dan akhir sekali bila dah ada A dan B ni, kita akan yakin. Dan bila kita yakin, kita akan mempunyai keupayaan untuk membuat keputusan bijak dalam pendidikan kewangan. Ini yang penting untuk kita bina bagi generasi muda, supaya di masa hadapan mereka akan dapat membina daya tahan kewangan. Tak kira apa cabaran, mereka dapat menghadapinya. Baik, yang terakhir sekali, trend anak-anak muda membeli di atas talian transaksi dilakukan seawal usia muda. Pandangan Encik Najib berkaitan isu ini? Trend membeli awal usia muda. Ini sesuatu yang kita tak dapat elakkan, terutama lagi sekarang ni lepas pasca pandemik, dah ada ramai lebih pandai membeli di Shopee, Lazada dan sebagainya dengannya. Tapi kita perlu bina. Boleh kita lakukan kerana ini pun sesuatu yang akan membina tabiat mereka di masa hadapan. Tapi kita kena pastikan mereka melakukannya melalui tabiat-tabiat yang betul. Kalau di luar sana tu kena tengok macam mana anak-anak muda ni membeli di atas talian, dan sentiasa tengok keadaan kewangan setiap hari supaya mereka tak terlebih membeli. Bagaimana pula dengan ada anak muda yang mungkin sudah pun hampir terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik dalam konteks pendidikan keuangan? Konteks tidak baik, contohnya seperti mungkin boleh menjerumuskan mereka kepada kebankrapan dan sebagainya. Okey. Kalau dah ni, kadang-kadang kita memang tak boleh elakkan. Kalau dah jangan risau kerana tak boleh patah balik. Banyak cara untuk sendiri menguruskannya. Kalau dah tak boleh kita sendiri nak uruskannya, kita perlukan bantuan. Ada agensi kerajaan di luar sana, AKPK, yang boleh membantu. Yang penting kita jangan malu bab kewangan ini, walaupun muda. Terutamanya kalau muda yang terjerumus, lebih penting untuk mereka address isu itu awal supaya mereka tak letih di masa hadapan. Baik. Terima kasih Encik Najib. Itu perkongsian yang cukup bernas untuk kita kongsikan kepada penonton keluarga Malaysia, khususnya tentang pentingnya pendidikan keuangan pada masa kini supaya kita dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak dijangka pada masa akan datang. Baik, terima kasih Encik Wan Ahmad Najib, Wan Ahmad Lutfi, Ketua Pegawai Strategi dan Saluran Digital FWD Takaful, untuk perkongsian sebentar tadi. Ringgit BIS itu tadi menutup BIS Malaysia edisi Rabu 23 Mac 2022. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Salam keluarga Malaysia.
keperluan vaksinasi